Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai semua, selamat datang ke Peachtree Morning Show. Dan di sini kami ada Geshe Michael dan Kelly. Kami sungguh excited berada di sini. Saya datang dari Singapura, begitu juga dengan Kelly. Dan kami sekarang berada di rumah masing-masing. Dan kami cuba berasa gembira duduk diam-diam di rumah. Hari ini adalah 24 hari bulan April bersamaan Jumaat. Ya, TGIF. Setiap hari adalah seperti Jumaat di rumah. Kami cuba ya, kami ada pilihan untuk rasa setiap hari seperti hari Isnin atau milih untuk rasa setiap hari seperti Jumaat. Kekosongan hari lah. Hari ini kami ada soalan yang cool dari Luisa dari Colombia. Jadi marilah dengar soalannya. Hai, nama saya Luisa dan ini soalan saya. Sistem benih mengatakan apa yang kita ada sekarang adalah dari sesuatu yang kami tanam dulu dan bukan berpunca dari tindakan kita sekarang. Jadi jika saya menolong seseorang sekarang dan saya berasa gembira tentangnya, perasaan gembira itu bukanlah datang dari saya tolong orang tu, tapi dari apa yang tanam masa dulu. Dengan ni, bagaimana kita boleh percaya perasaan atau gerak hati kita sendiri? Jadi, bagaimana kita boleh tanam percayaan kepada gerak hati kita juga? Saya rasa naluri adalah sesuatu yang cool. Sebab tu, jika kami gunanya di bisnes, ini soalan yang cool. Kerana seperti ahli bisnes, mereka ada naluri hati seperti pelabur Warren Buffett. Mereka ada naluri meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depan. Jadi saya rasa soalan ini ada dua bahagian. Satu bahagian ialah kepercayaan kepada naluri hati diri. Apakah pendapat anda, Geshe? Apakah dua bahagian tu? Percaya kepada perasaan, iaitu percaya kepada naluri sendiri. Yang kedua ialah kepercayaan dan kedua ialah naluri. Ya, saya nak meneliti lebih mendalam ke perasaannya kerana dia berkata tentang kepercayaan terhadap perasaannya dan kepercayaan kepada nalurinya. Jadi mungkin kita boleh pisah kepada dua bahagian. Untuk saya, perasaan merangkumi emosi seperti perasaan gembira, sedih. Dan bagaimana kita boleh memilih untuk percaya perasaan kami ini benar atau tak. Saya rasa gembira kerana saya ada benih gembira apabila saya buat orang lain gembira dulu. Dan jika sepertilah benih yang sedih. Saya teringat apa yang Geshe Michael ajar di Bali Retreat, The Wheel of Life. Lazimnya kita hanya akan tanya kenapa sesuatu ini berlaku kepada kami. Kenapa sesuatu itu halus terjadi kepada itu? Kenapa saya bernasib buruk selalu? Kita hanya tanya kenapa apabila kita berdepan dengan masalah. Tapi hakikatnya kesemuanya datang dari benih yang ditanam dulu, termasuk detik-detik gembira yang kami lalui. Tapi kami tak fikir begitu. Kami hanya fikir apabila ada masalah, itulah datang dari benih yang tanam dulu. Tapi yang benar ialah semua yang kita alami ini datang dari benih yang ditanam dahulu. Jadi kita rasa gembira bukan kerana anak atau suami yang buat saya gembira, tapi itulah kerana saya tanam benih dulu dengan membuat seseorang gembira. Tapi saya rasa mungkin soalan ini dalam pemikiran ramai atau tak begitu ramai. Mungkin seperti Luisa, adakah senyuman anak ni tak mungkin buat saya gembira? Kerana kegembiraan ni datang dari benih yang saya buat seseorang gembira. Jadi rasa tak benar jika anak kata, oh mami, kamu sungguh cantik. Dan Luisa mungkin kata, tunggu sekejap, saya rasa gembira bukan kerana anak saya memuji saya. Saya gembira kerana saya pernah buat seseorang gembira dulu. Jadi dia ingin melalaskan dua idea ni. Jadi Geshe, apakah
pendapat anda untuk bantunya. Ya, saya banyak fikir tentang cerita postman, penembakan postman itu atau utusan. Itulah kisah seorang utusan tentang seseorang general kalah dalam peperangan dan hantar seorang utusan untuk memberitahu raja tentang kekalahan itu. Baginda sungguh marah lalu membunuh utusan itu. Jadi, berkata pepatah bahasa Inggeris iaitu jangan bunuh utusan. Saya kata jangan bunuh postman. Anda tulis sepucuk surat untuk diri sendiri bahawa saya cinta kamu, anda ibu cantik. Kemudian anda pergi pejabat pos lalu hantar surat itu. 2 hari kemudian dan postman tu muncul di rumah anda, berikan surat dan anda bukanya dan dia tertulis di situ, anda ibu yang cantik. Mungkin sesuatu yang anda tak suka, contohnya anda kata saya tak suka anda, tapi marilah cakap sesuatu yang positif dulu. Postman hantar surat, katakan saya cinta kamu, anda sangat cantik. Adakah saya patut bergembira tentang postman ataupun tentang diri sendiri yang tulis surat ni 2 hari yang lepas? DCI selalu mengajar awak yang menulis, awak patut bertanggungjawab sama ada perkara itu baik atau buruk. Saya nak bincang mendalam lagi sebab Luisa tanya soalan yang sungguh susah. Saya gembira kerana dia tak ada di sini, kerana jika dia ada sini, dia akan tanya banyak lagi soalan yang saya tak dapat jawab. Jadi, jangan lupa Luisa, anda juga mencipta postman yang menyampaikan kata-kata yang indah tu. Anda berhak dapat pujian dari kata-kata indah dan postman tu. Anda boleh berasa gembira dengan postman tu juga dan surat itu. Dua-dua sekali. Jadi boleh berasa gembira dengan postman dan surat tu. Dua-dua sekali. Jadi kita boleh beritahu Luisa atau diri sendiri ialah kita boleh percaya pada perasaan kita sebab kita lah yang tanam perasaan tu. Sama ada kita percaya atau tak, mereka juga hasil daripada apa yang kita tanam sebelum ni. Ya, boleh kata demikian. Kerana semuanya datang dari benih, termasuk perasaan percaya tu. Saya ada soalan, apakah benih untuk naluri? Baik, anda cuba. Saya nak tambah sikit tentang soalan Kelly agar menjadi lebih susah. Saya baca semula buku ni. Ya, saya mula baca selepas 20 tahun ni. Pertama kali. Saya segera fikir tentang kaedah jampa setelah dengar soalan ni. Saya menurut author yang ada di sini, dia kata ada kaitan antara kaedah jampa dengan memerhatikan keperluan orang lain agar beri yang terbaik kepada mereka. Kan kita tanam benih meramalkan kehendak orang lain, dan kan kita sedang menanam benih naluri. Oh, itu hebat. Saya tak fikir macam tu, tapi itu hebat. Seperti meramalkan apa yang seseorang nak. Saya rasa ada kemungkinan itulah caranya anda meramalkan lalu dapat keupayaan meramal. Ya. Tentang naluri, bila kita kehilangannya, seperti bos saya di bidang belian, beliau ada naluri yang sangat kuat dan selalunya sangat tepat pada masa yang sesuai.
Tapi beliau hilang keupayaan tu selepas beberapa tahun kemudian. Sedih sungguh bila kita hilang keupayaan ni. Contohnya sebagai anda tak ada tapi hilang. Bagaikan anda seorang pemuzik mencipta lagu yang hebat, semua orang sukanya dan mereka berkata mereka satu lagi dan anda tak mampu lakukannya. Jadi apakah pendapat anda? Adakah intuisi ni berkaitan dengan kreativiti? Saya fikir demikian tapi tak pasti sama ada ini yang dimaksudkan oleh Louisa. Apakah fikiran anda? Saya rasa apa yang dia maksudkan ialah perasaan tentang apa yang akan terjadi dan sama ada dia boleh percaya tentang perasaan tu. Perasaan tentang masa depan. Ya, perasaan tentang masa depan. Kewibawaan untuk meramal masa depan. Ini memang cool. Ia boleh dikaitkan dengan kreativiti. Contohnya pengasas syarikat Sony itu. Ya, Sony. Dia tahu apa yang mereka orang pelanggan nak sebelum mereka dapat fikir apa yang mereka nak tu. Ini memang hebat. Ia adalah satu pemikiran yang berlaku sebelum sesuatu terjadi. Seperti disebut Jin kata tadi keadah jambar. Iaitu berfikir terlebih dahulu tentang apa kehendak orang lain. Ini adalah benih untuk merangsangkan intuisi. Ini merupakan satu pendekatan yang hebat kan. Jadi Louisa kata dia tak percaya nalurinya. Itu aneh. Contohnya apabila melancong ke Paris dan pula mendapat pengalaman yang teruk. Kemudian saya keluar bekerja kuat sepanjang hari. Terus bekerja selama 4 hingga 5 jam. Amat memenatkan. Tapi saya rasa amat seronok. Saya rasa gembira selepas bersusah ni. So cool. Sangat susah kan. Itu membuktikan bahawa perasaan tak berasal dari sesuatu perkara. Sebab saya bekerja kuat sepanjang hari lalu berasa gembira. Sebaliknya saya kunjungi bandaraya tercantik di dunia lalu rasa sibuk dan serta rasa tak seronok. Ini menunjukkan perasaan tu datang dari tempat lain. Amat mengecewakan apabila cuba ada pengalaman yang bagus di Paris tapi tak dapatnya. Ini adalah sangat mengecewakan jika anda gagal menyedari tentang hakikat di dalam hidup ni. Saya ada satu soalan. Saya nak tambah sesuatu atas soalan Louisa tentang percaya intuisi anda. Seperti kebanyakan orang, kami nak ada kebolehan meramalkan masa depan kan. Adakah gerak hati saya ni tepat? Contohnya, saya ada gerak hati bahawa akan dapat bisnes baru atau tulis sebuah buku yang akan menjadi sangat laris. Bagaimana saya boleh percaya atau pastikan ia betul? Maksud percaya ialah adakah amalan ni akan jadi kenyataan? Buat apa untuk ia berlaku? Dan saya rasa buat banyak motivasi kopi atas percaya tu. Contohnya saya dapat inspirasi untuk tulis buku dan saya fikir tu idea baik seperti biasalah. Saya rasa soalan Louisa ialah bagaimana anda pastikan idea tu betul-betul baik atau anda ada perasaan bahawa ia adalah sesuatu idea baik. Kadang-kadang idea baik tapi ia bukan betul-betul idea yang baik. Jadi persoalannya, bolehkah anda percaya gerak hati anda? Saya berpendapat kalau kamu lakukan meditasi dengan kuat tentang ramalan anda, maka anda boleh percaya gerak hati anda. Itu yang saya fikirkan. Apakah pendapat anda?
Saya rasa ada dua perspektif. Salah satu seperti mana yang anda katakan, maksudnya anda pernah lakukan sesuatu yang baik lalu berintuisi tentang sesuatu yang baik kerana ada benih baik. Jadi anda meditasi kopi agar ia jadi kenyataan. Yang lain ialah kepercayaan. Anda mungkin ada intuisi tapi tak percaya. Jika nak percaya ramalan anda, mungkin kena tanam benih percaya. Salah satu jenis benih ialah benih kejujuran. Bertutur dengan jujur, jadi seorang yang boleh dipercayai. Ya, anda tanam benih percaya, lalu dapat percaya gerak hati dan perasaan anda. Saya rasa kita boleh guna cara ni lah. Ya, katakan apa yang diperkatakan. Anda konsisten lalu anda percaya naluri diri. Saya suka cara ni, hebatnya. Soal ni memang sungguh menarik hati saya. Ramai yang gelani deria ke-6 kan. Kebanyakan masa ramalan dari deria ke-6 sesuatu yang tak baik. Misalnya saya terasa sesuatu buruk akan berlaku. Itu bagaikan ramal sesuatu yang buruk daripada yang baik. Jadi, apakah benih yang mendorong perasaan intuisi ramalkan sesuatu yang baik daripada yang tak baik tu kan? Bolehkah kita kata demikian? Geshe Michael Kelly, dalam kata lain, bila ada gerak hati, adakah ia bermaksud kita ramaikan jenis benih yang akan bercambah? Ya, saya juga fikir begitu. Itu soalan yang menarik. Saya rasa ia terpulang kepada bagaimana kita gunakan intuisi. Kalau anda ramalkan sesuatu yang buruk atau akan berlaku, anda boleh buat sesuatu sebelum ia berlaku. Adakah tu satu benih baik atau buruk? Saya rasa tu bercampuran lah. Tapi itu soalan yang bagus. Kita biasa kata intuisi untuk sesuatu yang baik. Tapi apa pula dengan yang buruk? Sungguh menarik jika kita bincang tentang karma mereka. Apakah pendapat anda? Atau anda terjatuh lalu patah tulang seperti yang terjadi pada anak saudara saya? Pagi ini saya dapat berita tentang anak saudara saya yang kecil tu, dia jatuh dan terpatah tulang. Jadi saya rasa jika adik saya ada intuisi, maka ia dapat menghalang kejadian ini daripada berlaku kan. Apakah pendapat anda, Kelly? Saya rasa ini secara positif. Walaupun intuisi sesuatu yang malang akan berlaku, tapi kalau saya boleh meramal, maksudnya saya ada gerak hati, sesuatu buruk akan berlaku, lalu buatlah 4 kuasa serta-merta atau buat sesuatu yang baik menghalangkan ia menjadi kenyataan. Maksudnya, jika saya tahu sesuatu yang buruk akan berlaku, apakah yang saya boleh buat sekarang? Saya rasa setiap masalah boleh jadi peluang untuk kita tanam benih agar ubah situasi. Kan tu sesuatu yang baik kan? Itulah perasaan saya. Macam mana dengan anda? Oh, saya rasa kita dengan banyak isi yang bagus hari ini. Ini memang seronok kerana saya nak intuisi seperti dapat ramai masa depan, lalu dapat membaikinya, dan saya tahu cara meditasi kopi untuk mempercepatkan benda baik berlaku. Saya rasa kebanyakan penonton kami dalam rancangan Peach Tree Cafe ini pasti berminat nak tahu bagaimana mempercepatkan benih-benih baik bercambah serta menindas benih-benih buruk sebelum ia bercambah. Itulah ajaran dalam tahap 8, iaitu peluru yang anti peluru pepandu. Betul tak, Sheila? Ini memang menarik. Jika kami boleh tahu apa yang akan terjadi sebelum ia berlaku, ia sungguh hebat. Pertanyaan Yuisa memang hebat sekali. Marilah kita buat kesimpulan. Bolehkah Kelly buat kesimpulan? Kan? Baik. Kami bincang tentang perasaan dan naluri merupakan dua benda yang tak sama. Perasaan ialah emosi sama ada gembira atau sedih. Kita kenali perasaan sebagai benih yang dah bercambah. Kita faham boleh tanam lebih
benih agar dapat lebih-lebih saat-saat gembira. Bagi perasaan sedih, kita kena hentikan tanam benih buruk. Maka terus tanam lebih benih baik dan rasa gembira. Casey Michael sebut tentang postman. Kelakuan anak-anak nak buat kita gembira datang dari benih. Kita patut rasa gembira kerana perasaan ni benar. Ia datang dari benih kita kan. Dan Jin cadangkan cara jampah. Cara tanam benih intuisi ialah cuba teliti apa yang mereka nak dulu. Dengan tu dah tertanam benih intuisi. Apalagi ke Sheila? Oh, dah meliputi semuanya. Lebih kurang 10 kali lebih yang saya dapat cadangkan. Sungguh hebat sekali. Sebab sebab anda ada soalan yang hebat. Saya rasa mungkin kita boleh beri bonus untuk dia. Tiba-tiba saya ingat salah satu kebaikan meditasi ialah perasaan hadapan, future sense. Meditasi secara berterusan dapat tenangkan fikiran dan minda anda. Jadi anda dapat rasa benih-benih yang akan bercambah untuk masa depan. Lalu kami tahu ambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk mencegah sesuatu yang buruk sebelum ia berlaku, seperti 4 kuasa, serta tanamlah benih-benih yang baik. Lagi juga seperti kata Casey Michael, meditasi kopi mengenai benih-benih baik anda dapat gerak hati agar ia berlaku dengan cepat. Amalkan meditasi kopi dengan gila, lihat dia menjadi kenyataan. Ya, saya rasa apa yang penting kami sebut ialah pertanyaan Louise tentang percayaan. Tanamlah benih amanah. Benih-benih amanah, iaitu ikut apa yang kita janjikan, lakukan apa yang dah janji, jadi seorang yang boleh dipercayai. Tanam benih amanah agar percaya naluri anda. Saya rasa sesi hari ini memang teraju. Saya harap semoga Louisa faham kami dah cuba sedaya upaya. Kami faham soalan ini memang suka. Jadi kami kena cuba sedaya upaya untuk anda. Saya harap anak-anak takkan tanya soalan sebegitu susah masa mereka jadi dewasa. Tapi benih bertambahkan, maka ia akan berlakulah. Jadi apakah soalan untuk minggu depan? Soalan minggu depan ialah dari seorang wanita dari Malaysia, Isabel. Kalau saya ingin tanya apa jenis benih untuk mengurangkan pembaziran dalam industri buah-buahan untuk ada buah-buahan yang berkualiti yang dapat dijual sebelum mereka menjadi basi dalam masa yang singkat. Atau soalan saya juga berkaitan dengan pemanasan global. Terima kasih. Isabel dari Malaysia. Saya tak faham soalan tu. Kelly, bolehkah ulangkannya? Dia tanya tentang buah-buahan di Malaysia, iaitu bagaimana mengurangkan pembaziran kerana buah-buahan tu rosak jika tak dijual. Jadi mesti jual buah itu sebelum terlalu masak. Ya, saya dengar di sesetengah negara 50% hasil tanaman rosak sebelum dijual. Ya, jadi soalannya ialah apa jenis benih yang perlu ditanam untuk mengurangkan pembaziran sebegini serta benih untuk jual buah tersebut sebelum masak. Dia juga tanya buah-buahan masa ni masak terlalu cepat. Adakah ia berkaitan dengan pemanasan global? Jadi apakah benih yang boleh ditanam? Ini soalan yang menarik. Terima kasih kerana menonton rancangan hari ini. Kami memang gembira berada di sini. Terima kasih kepada Casey Michael dan kalian semua. Terima kasih rakyat Singapura. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.